Assalamualaikum. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera semua. Ada seorang dua ibu yang meminta saya untuk buat video mengenai homeschooling, pros and cons, sama ada it's a good idea untuk dia buat anak dia homeschooling ke tidak. Okay, right. Apabila kita nak menjawab satu-satu soalan seperti sama ada homeschooling tu sesuai ke tidak dan sebagainya, dia bergantung kepada pelbagai faktor, dan faktor-faktor ini mungkin berbeza dari satu individu ke individu yang lain. Contohnya ya, right, katakanlah satu ibu ni dia nak buat homeschooling, ibu A kita katakan, dia nak buat homeschooling dan dia ada suami yang sangat menyokong. Suami dia kata, okay, you homeschool anak, tak payah masak, kita makan lauk luar ke, kita beli luar ke, kemudian tak apa, baju kita sama-sama basuh tapi nanti iron kita hantar kedai ke. Mungkin ibu A ada suami yang macam tu. Manakala ibu B pula, dia nak buat homeschooling tapi suami dia nak, okay, tiap-tiap kali makan mesti ada lauk protein, mesti ada sayur, mesti ada nasi, mesti ada ulam, mesti ada sambal tiap-tiap kali makan. So bergantung kan. Jadi ada pros and cons dia. Contohnya saya tak nafikan, ada juga kawan-kawan saya yang seorang ni anak dia bukan autism, anak dia kekurangan upayaan lain, dan sekolah tak menerima. Sekolah kata, okay, anak you pergi PDK, dan dia dah pergi ke PDK dan dia tengok PDK tu sesak, ramai daripada keluarga B40. Jadi dia kata tak apalah, dia tak payah pergi PDK supaya tempat anak dia tu boleh anak yang lain ambil macam tu. Jadi dia tak ada pilihan, dia terpaksa buat homeschooling, dan alhamdulillah suami dia sangat menyokong, dan anak-anak yang lain pun menyokong, alhamdulillah. Jadi dan dia pun tidak ada pilihan sebab memang sekolah tak terima kan. Dan ada juga ibu-ibu bapa yang tak nak hantar anak ke sekolah sebab tak yakin dengan sekolah, pun ada juga. Saya dah sebut sebelum ni dan saya akan sebut lagi, agak menyedihkan bahawa sekolah unit-unit PPKI di sekolah-sekolah kita dia sangat pelbagai. Selalunya bergantung kepada guru perlonggaran pendidikan khas tu. Kalau guru perlonggaran pendidikan khas tu, dia seorang yang proaktif, dia seorang yang passionate, dia rajin, dia buat itu, dia buat ini. Memang unit PPKI tu memang sangat makmur, sangat dinamik. Dan saya pernah melawat beberapa unit PPKI macam tu, dan saya kata, alamak, kalau kata sekolah ni dekat dengan rumah saya pun nak hantar anak saya ke sini. Tetapi tak dinafikan ada juga beberapa unit PKI yang kalau guru perlonggaran dia kurang mantap, maka program dia pun kurang mantap juga. Jadi tuan-tuan dan puan perlu melawat, perlu berbual dengan guru-guru di situ, perlu find out bagaimana penerimaan terhadap anak kan, sebelum kita buat keputusan nak homeschool. Dan kita perlu ingat, kalau kita homeschool anak dekat rumah ni, larat ke kita? Dan bukan setahun dua, sekurang-kurangnya mungkin kita akan buat 6 tahun. Dan ada juga orang yang buat 2-3 tahun give up. Mungkin kesihatan ibu, kesihatan bapa pun ada masalah, terpaksa hantar ke center. Jadi sebelum kita buat keputusan sama ada anak kita nak homeschool ke tidak, kita punya sumber dari segi tenaga, dari segi mental health kita, dari segi keuangan, nak beli bahan semuanya, dari segi sokongan daripada orang sekeliling, banyak benda yang perlu kita fikirkan. Dan kadang-kadang kita bukan nak fikir anak pergi sekolah ke ataupun anak nak homeschool. Kadang-kadang kita boleh buat a mixture.
ada juga kawan saya yang anak dia pergi ke sekolah seminggu 2 kali, tapi dia tulis surat lah kepada unit, kata anak saya akan mendapatkan terapi kat tempat lain. So anak dia pergi sekolah seminggu 1 hari ataupun 2 hari, dan anak dia dapatlah 250 yang allowance murid cacat tu kan. Dan kemudian hari-hari yang lain, ada hari dia hantar anak dia pergi center, ada hari anak homeschool kat rumah pun ada juga. Tetapi apa-apa pun kita mesti pastikan, apa-apa keputusan kita mesti pastikan bahawa anak kita ni mendapat manfaatnya. Okay, kalau you strong, you mampu buat homeschool dan sebagainya, anak manfaat ke tidak? Yang pendapat saya tentang manfaat tidak tu kan, Abdullah semasa anak saya nombor 3, semasa dia umur 7 tahun, sebab saya seorang guru kan, saya tengok dia 7 tahun dia tak bersedia untuk pergi ke sekolah, dan saya kata tak apa, I will take 1 year, dan saya carikan individual tutor, saya cari cikgu memang khusus untuk dia, dan pada tahun tu dia belajar membaca, dia belajar matematik dan sebagainya. Dan saya happy lah dengan dia punya perkembangan. Kemudian saya fikir, sebab saya membangunkan bahan-bahan untuk pendidikan anak-anak istimewa, saya kata saya boleh put together a module, dan individual tutor ni, tutor one-to-one tu boleh ajar anak saya. Dan saya rasa kalau one-to-one macam tu, mungkin anak saya boleh berkembang dengan boleh belajar akademik dengan lebih mantap lagi, sebab one-to-one je kan. Jadi saya terfikir-fikir juga nak buat homeschooling, tapi bukan saya yang mengajar, sebab saya pun ada kerja saya. I'm thinking of mencari guru yang saya akan bayar. Kemudian kebetulan pada masa tu kawan saya daripada Amerika Syarikat, dia pun ada PhD dalam bidang pendidikan khas, dia datang melawat kami di Malaysia, dan saya minta pendapat dia. Saya kata, apa pendapat kalau saya buat homeschooling ataupun nak hantar ke sekolah? Dan pendapat dia adalah, dia kata elok hantar ke sekolah sebab Abdullah ada autism, dan sebagaimana yang kita ketahui, autism ni kecacatan utama dia adalah komunikasi sosial dan interaksi sosial, dan dia punya imajinasi yang terhad, yang menyebabkan dia buat perkara yang berulang-ulang ataupun fixation dia tu kan. Jadi kalau kita lihat interaksi sosial dan komunikasi sosial, kalau kita di rumah kita nak homeschool tu, mampu tak kita nak bagi input sosial kepada anak kita tu? Kalau mampu, contohnya seminggu sekali, hujung minggu sepupu akan datang dan kita buat game untuk anak, buat play date. Kemudian ada hari-hari apa anak pergi ke kolam renang untuk belajar renang, seminggu sekali anak pergi ke taekwondo. Di situ dia ada input daripada segi sosial. Perhaps maybe that is something that is helpful for your child. Tapi bila kawan saya kata, are you able to give this social input to your son? Saya kata, terfikir juga. Lepas tu Abdullah pergi ke sekolah A, dan di sekolah A itu kurang berjaya, dan saya tukarkan dia ke sekolah B. Dan di sekolah B, pada masa dia umur 7 tahun kan, saya tangguhkan pengajian dia setahun. So dia masuk darjah 1 pada usia 8 tahun. 8 tahun tu dia pergi masuk darjah 1 di sekolah A, kurang berkesan. Dia pergi ke sekolah B, dan sekolah B ini adalah sekolah Islamik swasta, dan disebabkan tingkah laku dia yang tak settle, cikgu-cikgu di situ kata, okey puan, anak puan akan masuk kelas kindergarten. Pada umur 8 tahun masuk kelas sama dengan budak 6 tahun. Saya sebenarnya kurang bersetuju sebab saya bimbang sampai 2 tahun. Kalau kata masuk tahun 1 tu okey lah kan, jadi usia 8 tu dia masuk kindergarten, I was a bit worried. And then tapi saya rasa walaupun saya ada PhD dalam bidang intervensi awal pendidikan khas ni, saya perlu ambil input daripada guru juga. So saya bersetuju, dan apabila dia masuk ke kindergarten tu, memang dia tak boleh tolerate dengan kawan-kawan dia. Itulah masalah sosialnya. Tapi yang kami tak nampak tu adalah sebab di rumah dia yang bongsu sekali. Jadi di rumah kakak ke ibu bapa ke tahu macam mana nak make sure that social skills dia okay. Dan di rumah dia memang tak ada masalah, sebab kita boleh give and take dengan kehendak dia dan sebagainya. Tapi bila dia pergi ke sekolah B dengan budak-budak yang lain, memang dia tak boleh. Jadi saya kata, banyak juga rupanya, sebab kita tengok dia dekat rumah dia okey
kan, sebab semua orang lebih tua dengan dia, semua boleh maintain. Jadi bila dekat sekolah tu setahun tu memang polish dia punya social skills. Dan Abdullah ni dia ada apraxia. Apraxia tu maksud dia ada masalah pertuturan. Dan apabila dia masuk ke kindergarten di sekolah B ni kan, dia punya pembendaraan kata, dia punya kosa kata, dia punya vocabulary simply exploded. Dan saya rasa macam wow, tak payah hantar dia ke speech therapy, dia bersama rakan-rakan tu, itu menjadi speech therapy untuk dia. Sebab dia berlari dengan kawan, dia nak benda daripada kawan, dia nak itu dia. Jadi dia perlu menyuarakan keinginan dia. Itu yang menyebabkan vocabulary explode. Dan apabila dia berada di sekolah kindergarten, year 1, year 2, year 3, memang vocabulary dia berkembang. Dari segi akademik kurang lah. Jadi kalau nak tanya saya, doktor, macam doktor cakap ni, macam doktor tak begitu sokong homeschooling. Jawapan saya adalah bukan sokong tak sokong, tetapi sama ada homeschooling sesuai atau tidak untuk anak puan, macam saya kata, bergantung kepada elemen-elemen di rumah. Macam saya nak homeschool, maybe saya boleh, tapi bukan saya yang mengajar, saya upah orang lain. Tetapi mengingatkan bahawa anak saya autism dan ada kekurang upayaan dari segi social interaksi, itu yang menyebabkan saya hantar ke sekolah, dan sekolah A didn't work out, saya tukar dia ke sekolah B. Okey, saya berkongsi sampai dekat ini. Kalau kata input saya belum mantap, ada apa-apa benda yang tuan-tuan dan perempuan nak tanya, mungkin saya boleh buat another video on homeschooling and we discuss the pros and the cons, ya. Okay then, Assalamualaikum, bye.